Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Kita berjumpa lagi dengan Flip Classroom untuk Sains tahun 5 dan tajuk kita pada kali ini ialah cahaya. Objektif pembelajaran untuk kali ini. Pertama, untuk membuktikan cahaya bergerak lurus dengan pemerhatian 1 hingga 2 aktiviti. Yang kedua, menentukan 1 hingga 2 faktor yang mempengaruhi saiz bayang-bayang melalui eksperimen atau pemerhatian. Yang ketiga, menentukan 1 hingga 2 faktor yang mempengaruhi bentuk bayang-bayang melalui eksperimen atau pemerhatian. Kriteria kejayaan yang murid-murid perlu capai untuk pembelajaran kali ini. Pertama, memerhati dan membuat kesimpulan aktiviti untuk membuktikan cahaya bergerak lurus. Yang kedua, menyatakan inference pembentukan bayang-bayang. Yang ketiga, memerhati dan membuat kesimpulan eksperimen menentukan faktor-faktor mempengaruhi saiz bayang-bayang. Dan yang keempat, memerhati dan membuat kesimpulan eksperimen faktor-faktor yang mempengaruhi bentuk bayang-bayang. Jadi 4 kriteria kejayaan ini murid perlu capai dalam pembelajaran kita pada kali ini. Kita pergi kepada pembelajaran kita yang pertama. Konsep cahaya yang murid-murid perlu tahu yang pertama ialah cahaya bergerak lurus. Apa yang dimaksudkan dengan cahaya bergerak lurus? Untuk memudahkan pemahaman murid-murid, mari kita lakukan aktiviti yang terdapat dalam buku teks Sains tahun 5 ini. Susunkan kepingan cardboard dan bahan seperti dalam gambar rajah di bawah. Pastikan semua lubang pada cardboard adalah pada ketinggian yang sama. Okey, ada cardboard A, B dan C dan setiap cardboard ada lubang di tengah-tengahnya. Susun cardboard A, B dan C sehingga lubang pada ketiga-tiga cardboard itu sebaris. Letakkan lampu suluh pada rajah seperti rajah di sebelah dan hidupkan lampu suluh tersebut. Catatkan perhatian kamu apabila melihat melalui cardboard. Gerakkan sedikit cardboard B, cardboard B ke tepi, ke kiri atau ke kanan dan catatkan pemerhatian kamu. Baik, ini adalah satu eksperimen untuk menentukan sama ada cahaya bergerak lurus ataupun tidak. Baik, untuk pemerhatian yang pertama. Letakkan lampu suluh seperti rajah di sebelah. Catatkan pemerhatian kamu apabila kamu melihat pada hujung cardboard C. Apakah pemerhatian yang dapat dilihat? Ya, tentu sekali. Cahaya lampu dapat dilihat. Kita pergi kepada pemerhatian yang kedua. Apabila cardboard B digerakkan sedikit, sama ada ke kiri atau ke kanan, apa yang dapat kamu perhatikan? Baiklah, pemerhatian kamu akan berbeza pada kali ini kerana cahaya lampu tidak dapat dilihat. Kamu boleh mencubanya sendiri di rumah. Ini adalah kerana cahaya tadi bergerak lurus. Inference yang dapat diperhatikan daripada pemerhatian yang kedua ini ialah kerana cahaya bergerak lurus. Oleh kerana itulah kamu tidak dapat melihat cahaya lampu suluh ini disebabkan ia terhalang oleh cardboard B yang telah digerakkan tadi. Kesimpulannya ialah cahaya adalah bersifat bergerak lurus. Apabila sesuatu menghalang cahaya, maka ia tidak akan dapat dilihat. Ini adalah konsep yang murid-murid perlu fahami. Baiklah, seterusnya kita akan mempelajari tentang saiz bayang-bayang. Cahaya juga boleh membentuk bayang-bayang. Bayang-bayang terbentuk apabila cahaya tidak dapat menembusi sesuatu objek legap. Apa itu objek legap? Pada tahun 4, murid-murid telah pun belajar apa itu objek legap. Objek legap ialah objek yang cahaya tidak dapat menembusinya. Okey, apabila cahaya tidak dapat menembusinya, maka bayang-bayang terhasil. Untuk tajuk kita kali ini, kita nak kenal pasti apakah faktor yang mempengaruhi saiz bayang-bayang. Bayang-bayang menjadi besar atau kecil disebabkan oleh faktor apa. Jadi untuk lebih memahami konsep ini, cikgu memberikan dua situasi di sini. Pertama, situasi satu. Situasi satu ialah ada lampu suluh, objek dan layar putih. Okey. Baik, untuk situasi satu, kita perlulah mengenal pasti terlebih dahulu pemboleh ubah. Baik, ada 3 pemboleh ubah. Pertama ialah pemboleh ubah dimanipulasi, iaitu pemboleh ubah yang berubah-ubah sepanjang eksperimen. Itu adalah pemboleh ubah dimanipulasi. Untuk situasi ini, pemboleh ubah dimanipulasi kita
Okey, cikgu tetapkan di sini adalah jarak di antara lampu suluh dengan objek. Ini, okey, jarak ini adalah boleh ubah dimanipulasi. So, ini yang kita akan ubah. Okey, sama lampu suluh ini akan digerakkan ke belakang atau ke depan. So, jarak tu akan berubah. So, jarak di antara lampu suluh dengan objek itu adalah boleh ubah dimanipulasi. Yang lain tidak perlu diubah. Baik, yang seterusnya adalah boleh ubah bergerak balas. Bergerak balas ialah hasil selepas boleh ubah dimanipulasi diubah. Okey, apakah hasilnya? So, hasilnya tentulah kita melihat pada saiz bayang-bayang itu. So, boleh ubah bergerak balas ialah saiz bayang-bayang objek. Okey, dan yang ketiga ialah boleh ubah dimalarkan. Apabila ada boleh ubah yang boleh diubah, yang lain perlulah disamakan atau tidak boleh diubah. Daripada eksperimen ini, boleh ubah dimalarkan ialah jarak antara objek dengan skrin. Objek tidak boleh diubah jaraknya dengan skrin. So, objek kena kekal pegun di situ. Yang berubah hanyalah lampu suluh digerakkan ke belakang atau ke depan untuk kita ubah jarak di antara lampu suluh dan objek. Okey murid-murid. So, di sini kenapa kita perlu ubah ni? Kerana kita nak melihat apa yang menyebabkan bayang-bayang itu besar atau kecil. Okey, jarak dia semakin jauh atau semakin dekat dengan objek. Jarak lampu suluh tadi. Okey. Baik, pemerhatian apabila lampu suluh dijauhkan daripada objek. Baik, kita meningkatkan jarak di antara lampu suluh dengan objek. Kita jauhkan lampu suluh daripada objek. Bermaksud jarak di antara lampu suluh dengan objek tadi semakin bertambah. Okey, jarak semakin bertambah. So, apa yang berlaku semakin bertambah? Baik, untuk memudahkan pemahaman murid-murid adalah konsep ini. Apabila jarak lampu suluh semakin bertambah daripada objek, bermaksud lampu suluh tadi jauh daripada objek. Bila jauh daripada objek, jadi objek tadi menerima sedikit sahaja cahaya. Bila sedikit cahaya, maka bayang-bayang dihasilkan pun kecil. Okey murid-murid? Begitu juga sebaliknya. Apabila lampu suluh tadi dekat dengan objek, jaraknya semakin berkurang dengan objek, cahaya yang diterima oleh objek banyak ke sedikit? Ya, banyak. Bila banyak, maka saiz bayang-bayang makin menjadi semakin besar. Itulah konsep yang mudah untuk murid fahami. Okey, so pemerhatian dia apabila lampu suluh dijauhkan daripada objek, apa pemerhatian dia adalah saiz bayang-bayang akan berkurang atau semakin kecil. Okey, boleh tak murid-murid buat hubungan di antara boleh ubah dimanipulasi dan bergerak balas? Okey, ini adalah hubungan yang betul. Semakin bertambah jarak di antara lampu suluh dengan objek, okey, makin bertambah, makin jauh lampu suluh dengan objek, semakin berkurang saiz bayang-bayang. Okey, kita pergi kepada situasi yang kedua. Situasi yang kedua pula adalah kita ubah boleh ubah dimanipulasi. Kali ini boleh ubah dimanipulasi ialah jarak objek ini dengan skrin. Ini pula kita ubah. So, objek tu yang bergerak kali ini. Dan lampu suluh itu perlulah dalam keadaan yang pegun. Okey. Jadi, boleh ubah bergerak balasnya tetap sama iaitu saiz bayang-bayang, tetapi boleh ubah dimalarkan tadi menjadi jarak di antara lampu suluh dengan objek. Murid-murid kena ingat, boleh ubah dimanipulasi hanya ada satu saja dalam setiap eksperimen. Okey. Apakah pemerhatian apabila objek dijauhkan daripada skrin? Ini skrin, ini objek. Semakin jauh daripada skrin, adakah dia menerima banyak cahaya lampu atau sedikit? Ya, betul. Dia menerima lebih banyak cahaya lampu kerana dia berdekat dengan lampu suluh. Maka, bayang-bayang ini akan menjadi semakin besar. Itulah jawapannya. Saiz bayang-bayang akan bertambah atau semakin besar. Boleh tak murid-murid buat hubungan yang antara boleh ubah dimanipulasi dengan bergerak balas? Okey. Hipotesis atau hubungannya ialah semakin bertambah jarak di antara objek dengan skrin, semakin bertambah saiz bayang-bayang. Okey, itu adalah faktor yang mempengaruhi saiz bayang-bayang, iaitu jarak di antara objek dengan lampu suluh ataupun jarak di antara objek dengan skrin. Okey murid-murid. Baik, kita pergi kepada seterusnya, faktor yang menyebabkan perubahan bentuk bayang-bayang pula. Tadi saiz bayang-bayang, sekarang bentuk bayang-bayang. Apa pula yang menyebabkan bentuk bayang-bayang berubah? Ada dua faktor yang menyebabkan bentuk bayang-bayang berubah.
Yang pertama adalah orientasi objek. Orientasi objek ialah objek ini diubah kedudukannya. Okey, cuba tengok pada objek huruf T ini. Okey, kalau sekiranya bentuk T seperti ini, maka bayang-bayangnya akan menjadi sama seperti bentuk ini. Dan bayang-bayang itu akan berubah apabila kedudukan T tadi atau orientasi T tadi diubah. Okey, murid-murid. Jika orientasi objek berubah, maka bentuk bayang-bayang juga berubah. Yang kedua adalah kedudukan sumber cahaya. Okey, kali ini kita ubah pula kedudukan sumber cahaya. Sekiranya sumber cahaya di sini, maka bayang-bayangnya akan bentuk seperti ini. Sekiranya cahaya di sini pula, di kedudukan lain, maka bentuk bayang-bayang pun akan bentuk yang lain mengikut kedudukan sumber cahaya. Jika kedudukan sumber cahaya berubah, maka bentuk bayang-bayang juga berubah. Baik, ini adalah dua faktor yang mempengaruhi bentuk bayang-bayang. Okey murid-murid, diharapkan murid-murid boleh faham apa yang kita telah belajar sebentar tadi. Maka untuk meningkatkan kefahaman murid-murid, mari kita laksanakan dua tugasan ini. Yang pertama, tugasan yang pertama, murid perlu salin jawab soalan ini dan jawab soalan A, B dan C. Okey. Ini pula adalah tugasan yang kedua. Alright, sama juga murid perlu salin soalan ini dan jawab soalan-soalan yang diberikan. Okey, diharapkan murid-murid dapat memahami apa yang diajar sebentar tadi dan dapat menyelesaikan tugasan-tugasan yang diberikan. Kita berjumpa lagi dalam Flip Classroom yang seterusnya. Sekian, terima kasih.